Hello. Kita berjumpa lagi sekali. Kali kedua untuk hari ini. Pertama tadi you tengok muka ni untuk subjek math. Sekarang you tengok muka ni untuk physics pula. Nanti akan jumpa lagi at math. 3 kali, no choice. Suka tak suka, kena tengok muka yang sama. Yang baru masuk, let me introduce myself. My name is... Mana? Turun sikit. Kak Nish, yes. And then ada pelajar tanya pula, kenapa ada gambar ni? I tak tahu. Honestly speaking, I have zero idea kenapa benda tu ada. Okay? It's a PowerPoint, recommended. I just guna sahaja. Itu tak penting. Yang penting untuk hari ini, 1 hour maths tadi cikgu dah habis. After I completed maths, ada beberapa soalan daripada pelajar. So I want to answer the question before I start with physics. So banyak pelajar dekat saya, dia tanya, cikgu, formula at maths boleh tak guna dalam physics? So guys, to be very honest, tadi dalam slot matematik, cikgu langsung tak bagi formula at maths. Cikgu bagi teknik DIVA, correct or not? It's just a concept, a understanding which you can apply in maths and also in your at maths, also in your physics. Cikgu tak bagi formula at maths. Point number 1. Point number 2. Kalau you tanya-tanya, like for example, ada formula at maths tapi you nak guna dekat modern maths, boleh ke tak? The answer from my side, as a mathematician, as an engineer, I will say can because it's your knowledge. Can because it comes from your textbook. But then, as you guys gonna sit for SPM, saya tak akan recommend that part. Okay, so I'll always recommend to student, subject maths, you maintain with whatever you learn in your maths. Untuk at maths, you maintain. Saya tak nak you rojak-rojak. Because ada juga pelajar tanya, cikgu boleh tak formula maths ni saya nak guna dekat at maths? Kalau, as I told you, as a mathematician, I will say can. But for government syllabus, for government exam, I don't want you guys to take the chance. If you still want to clarify this, please confirm with your government school teacher. So with that, jom kita start dengan subjek untuk hari ini. Subjek kedua iaitu physics. Now, for maths tadi kan, cikgu dah bagi tahu tak ada ramalan. Kenapa cikgu bagi tahu kamu tak ada ramalan? Memang setiap tahun benda yang sama akan keluar. So we focus topik-topik penting, tips-tips penting. But for physics, it's a different story. Yes, for physics, chemistry, biology, sejarah, ini semua is a different story guys. Kenapa? Kita memang boleh buat ramalan. Nah, ramalan macam mana cikgu dapat? Dari mana cikgu dapat ramalan? Semua saya akan tunjuk kepada kamu. There's no something that cikgu ni tiba-tiba dapat wahyu daripada Tuhan. Tuhan mana? Jangan tanyalah. Katakanlah dapat wahyu. Bukan. That is not the way. Alright, I will show you in detail. So nanti selepas saya tunjuk untuk physics, mungkin subjek-subjek lain kalau pelajar nak buat sendiri pun, you guys can use the same technique. So, let's start. Wait. Before I start, bahagian mana boleh buat ramalan? Saya telah sentuh format. Kita tengok. Physics kita ada paper 1, paper 2, am I right? For paper 1, definitely you guys kena prepare untuk semua lah. Okay, semua objektif tu kamu kena jawab. And then when it comes to paper 2. Dalam paper 2, you ada section A, section B, section C. Am I right? Dalam paper 2 ni, section A, structure, very simple. Bahagian depan tu senang. Itu pun saya tak nak cakap apa-apa. Yang penting dekat sini adalah bahagian B dan bahagian C. Di mana kamu akan dapat solid marks from section B, another solid marks from section C. Correct or not? So kita ataupun hari ni saya akan bagi tahu kamu apa yang mungkin keluar. Kemungkinan besar. Tadi sebab kita belajar maths kan. The highest probability. Okay. Which chapter has the highest possibility to come out this year? We're going to apply a bit of maths in physics today. Alright. So selepas kita dah tengok paper 2, kita akan masuk paper 3. Dalam paper 3, bahagian A, bahagian B. Bahagian A memang senang. Sebab dia berdasarkan soalan. You just going to pick up the information. Ambil. Masuk. Settle. Now, problem is your section B. Sebab kamu kena analyze dia punya maklumat, you must design your experiment. Banyak eksperimen cikgu. Takkan saya nak hafal semua. Semua saya boleh buat. Itu prosedur macam mana cikgu mau hafal. Don't worry. Your paper 2, bahagian B, C, hari ni cikgu take care. Paper 3, cikgu take care. So, are you guys ready? Saya tengok semua muka-muka ni daripada satellite tak. Are you guys ready or not? Okay, so kita akan masuk dengan paper 3 first. Okay, kita akan hari ni cikgu akan bagi paper 3 first. So next slide. Next. Yes.
Inilah cara cikgu buat analisis. Analisis yang cikgu buat simple sahaja. Cikgu tak akan kata last year apa keluar, last year apa keluar, 10 tahun dulu apa keluar, saya tak nak cakap apa-apa. I'll do a very simple analysis for you guys. So apa yang cikgu buat, benda ni kamu boleh buat juga. You can see on the screen, right? Cikgu dah tulis dekat sini, senarai soalan berdasarkan negeri-negeri ataupun paper-paper, soalan nombor 3. Normally pelajar, soalan nombor 3 will be tingkatan 4. Soalan nombor 4 pula daripada tingkatan 5. This will be the structure. Form 4 question, Form 5 question. Daripada 2 soalan, kamu dah tahu format. Saya tak perlu cakap apa format dia. Kamu dah tahu, pilih satu soalan saja, am I right? So basically, my dear boys and girls, since out of 2, you only gonna select 1, you tak perlu belajar semua eksperimen. You just can focus on either Form 4 punya eksperimen ataupun Form 5 punya eksperimen. So, after kita list down apa yang keluar untuk tahun ni, for both Form 4 dengan Form 5, the color-color yang cikgu letak tu adalah soalan mirip-mirip sama. So, almost the same question yang keluar di beberapa kertas. So, when there is the same question repeated, like dekat MRSM, keluar dekat negeri lain pula. Ataupun Kelantan, keluar dekat negeri lain, for example. So, when there is a repetition, so the chances is higher. Cikgu tak kata bulat-bulat ini tahun ni 100% keluar. Macam tadi juga cikgu akan cakap 90.99% mungkin akan keluar. So these are the hot topic this year based on all the trial papers. So kalau cikgu bagi macam ni mesti kau dah confused kan? So I'm gonna give you one by one. So apa yang penting? So cikgu akan tunjuk sekali saja. I nak you ambil kertas, salin. Jangan risau, I don't want to give you the full answer. I'm just going to give you the topic saja. Sebab answer is a standard answer. You ambil buku teks kamu, mana-mana buku rujukan, standard answer is already there. So nak penting, yang mana akan keluar untuk tahun ini. Your batch. So next slide. Next. 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 Stop. Okay. Now, kalau you tengok, cikgu bagi 3 topik ataupun 3 soalan. 3 soalan daripada tingkatan 4. 3 soalan daripada tingkatan 4 daripada bab 5. Please focus on that. Cara kamu nak adjust you punya dua-dua angle ataupun object distance, image distance menggunakan formula 1/u plus 1/v equal to 1/f. Guna formula tu, check bahagian tu. And then juga height of the image dengan object punya distance, like a projector concept. So 3 ni, please take note. Next. 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 Okay, next, density dengan refraction of light. Density and refraction of light daripada tingkatan 5. So by using your Ripple time, please take note on that. Depth and refraction of water. Again, you tengok, ini density, ini pula depth. So both is under concept of refraction. Ataupun daripada bab pertama tingkatan 5. Take note on that. Now next, current and force. Okay, 2 soalan cikgu dah nampak, lebih kurang konsep yang sama. Di mana kamu mungkin ada fan dekat sana, when they increase the speed of the fan rotation dia increase. So konsep dia bukan daripada bab 2. Konsep dia bukan daripada bab 2, dia daripada bab 3. Jangan risau, selepas cikgu bagi semua ramalan ni, I'll go through a few chapters. I'll give you all the formulas. Sekarang cikgu nak bagi topik apa yang penting dulu sebelum cikgu guna whiteboard untuk explain konsep-konsep dia. For now, please take note, current versus force daripada tingkatan 5, bab 3, penting. Next, untuk transformer. No. Next for the student, not for you. Thank you. I kata next juga dia orang. Okay, so over here, the last one is output voltage of transformer versus the number of turn in the secondary coil. Dia konsep transformer. So bilangan lilitan confirm akan mengubah dia punya nilai voltan dia, am I right? The output voltage, correct or not? So go and study that part. Kenapa cikgu letak itu yang depth versus refraction dengan transformer red color? Extra penting. Cikgu bagi 7, daripada 7, 2 ni ekstra penting. Kemungkinan besar, 1 soalan akan keluar daripada 7 soalan ni. Macam mana cikgu tahu? Berdasarkan analisis soalan-soalan kertas percubaan yang disediakan oleh kementerian. Bukan cikgu Kanish. Faham tak? Daripada kementerian. Cikgu buat analisis sahaja. So, 99.99% akan keluar. Tak nak keluar, jangan tanya. Okay? Next. Now kita masuk paper 2. Paper 2, section B dengan section C. Dalam B and C, selalunya 14 markah ada problem. Kenapa 14 markah cikgu? So pelajar selalu fikir section B dengan C, the 10 marks is the difficult part.
soalan 10 markah tu, oh kena buatlah dia punya faktor, dia punya aspek semua kan. Yes, but there's also another 4 mark question. Di mana kamu kena terangkan proses. You must write how it works. For example, bagaimana transformer berfungsi. Simple. 4 marks. Jadi it's like an essay question tau. Kamu kena tulis. Point 1 ini berlaku. Point 2 ini berlaku. Point 3 ini berlaku. Banyak pelajar ada problem dekat 4 mark question. Sebab dia tahu konsep. Dia tahu. Bukan dia tak tahu. Dia tahu. They know. But they just don't know how to put in their in a paper. They don't know how to write in point form. Not necessarily point form, the 4 points. I don't know how to get the 4 marks. So cikgu akan bagi ramalan yang mana penting untuk tahun ni berdasarkan kertas percubaan yang disediakan oleh Kementerian Malaysia. Next. So inilah yang keluar tahun ni. Cikgu dah buat. Okay, I'm going to stand here for a while. So you can screenshot this for yourself. Okay? Okay, so ini semua cikgu dah senaraikan. Ini yang keluar tahun ni. Okay, untuk bahagian B, tengok. Bahagian B ada 2 soalan. Bahagian C ada 2 soalan. You sudah tahu format. Cikgu tak perlu cakap. Correct. Bahagian B daripada 2 soalan, pilih 1. Bahagian C daripada 2 soalan, pilih 1. Soalan pertama, Form 4, Form 5. Form 4, Form 5. So apa yang kita faham? Kalau you belajar Form 4 pun dah cukup. Form 5 langsung tak perlu belajar. Because each side pilih 1, pilih 1. Correct or not? Mana ada orang buat soalan macam ni dekat negara lain? Malaysia boleh. They're actually helping you guys. So you must know where to focus. So kalau you rasa banyak sangat, just take one level. Okay, saya belajar Form 4 sahaja. So you kalau belajar Form 4 sahaja, Section B dah cover, Section C dah cover, you punya kertas 3 pun dah cover. Alright. So, now, daripada banyak-banyak ni, cikgu dah letak color. Kenapa cikgu letak color? Benda-benda yang kemungkinan besar keluar tahun ni sebab dia repeated. So ada few things repeated. Yang repeated tu saya put the same color. Itu yang cikgu harap akan keluar tahun ni. Itu yang cikgu nak explain untuk hari ini. Alright. So next. Alright, next. Okay. So point pertama. Okay, point pertama aspek keselamatan. Aspek keselamatan, for example like a helmet. So dia mungkin akan tanya, okay, terangkan bagaimana. Okay, kalau you pakai helmet, you rasa lebih selamat compared to tak pakai helmet. So you have to write a 4 points. Maybe you can talk about the impact, the strength of the material. You can write a few points over there. I'm just going to give you a hint. I'm not going to give you the full answer. Kalau cikgu bagi jawapan lengkap, nanti tak ada masa. So please take note on that. Helmet, hand glove, jacket. Bukan saja untuk motor tau. Mungkin dia main baseball, dia pakai itu glove. Am I right? So all these are the safety aspect. Please take note on that. Number 2, you boleh nampak dekat sana. It's about spring. Tenaga keupayaan kenyal, kekenyalan spring, pemalas spring. Please take note about the spring. So, masih lagi ingat tak formula-formula untuk spring? Okay, jom. Okay, untuk spring, take note 2 things saja. Atas F, bawah X. You have a straight line over here. Am I right? So, when you talk about this type of graph, 2 benda saja dia boleh tanya. Yang pertama, nilai K. Nilai K sama dengan F over X. Ataupun kita boleh tulis F equal to K, X. Simple. Next, dia boleh tanya tenaga. Tenaga keupayaan kenyal. That means elastic potential energy. When they talk about elastic potential energy, kau just ingat EA. Apa tu EA? E, energy, A, area. Okay? So, cari area. So, kalau you cari area, you akan dapat dia punya tenaga. So, bentuk segitiga. So, 1/2 Fx ni. Panjang dekat sini and then tinggi dekat sini. So, X dengan F. So, once you darab, ini formula. Tapi tunggu. Expand lagi. What is your F? F sama dengan Kx. So, letak 1/2 Kx, X, X, X. Lebih banyak X, lebih indah kehidupan kita. Ayyo. Fizik. Bukan biologi. Fizik. Fokus. X kuasa 2. Habis cerita. Clear? Next, moving on the slide. Next point. Berkaitan dengan belun udara panas. Belun. Is it okay? Can I continue? Belun. Cakap je belun, sistem pun dah hang sikit. Can you zoom at the whiteboard here? Is it okay? Oh. Cannot.
You can hear. Ground control, this is Orbiter 1. We have a green light to go. Roger. The global economic condition is volatile and unpredictable. Whether we are thriving in an economic success or facing global recession, the world is now in recession. One thing remains certain. The key to a rewarding future is in owning the right education. MASA provides opportunities for graduates to define their success from the very start of their tertiary education. Pathways to honing the right future skills parallel to academic achievements are what we do best. So if your inspiration is in changing the global state of affairs or simply changing someone's world as a healthcare professional, an innovative engineer, a technological entrepreneur, or a futuristic leader who is ready for the coming industrial revolution and beyond, then MASA is your answer. We don't just nurture graduates, we shape their future. Tahu kenapa? Jangan fikir apa-apa, saya Cikgu Kanesh dikenali sebagai cikgu yang paling suci di satu Malaysia, okay? So, I'm not saying anything double meaning here. Cikgu cakap belum, dia sudah jadi panas. Okay, never mind. Let's focus on the whiteboard. So, let's talk about hot air balloon. So, before we go for hot air balloon, okay, before we talk about hot air balloon, we go through the concepts first, prinsip-prinsip yang ada. So, hot air balloon ni berkaitan dengan buoyant force. Correct. Daya apung. Bagaimana kita boleh menghasilkan daya apung? Daya apung ni, formula dia adalah V rho G. V adalah isi padu air ataupun udara yang disesarkan. So, the volume of water ataupun air that is been displaced. Letak D, disesarkan. Density of the water, okay? Air ataupun dia punya udara, bergantunglah. Kalau you dalam air, ketumpatan air. Kalau hot air balloon, balloon memang dekat udara kan? Kalau udara, ketumpatan udara. So, cikgu akan tunjuk untuk balloon dan juga untuk submarine. Sebab submarine, dia masuk dalam air. Kalau hot air balloon, dia akan naik ke atas. Ini G gravity standard 10 lah. Alright. So, tenaga buoyant, buoyant force dekat sini bergantung kepada dua aspek sahaja. Jangan risau tentang G. Bukan cikgu kata cancel G tau. I'm not saying cancel G. You can ignore. Because as long you are inside this planet, gravity value will be the same. Am I right? You dalam laut ke, atas langit ke, nilai G tetap sama. So yang akan berubah dekat sini adalah volume. Volume of water displaced. And then density. Dua benda ini saja akan berubah-ubah. So penting dekat sini, density dan juga volume. So, let's say, kalau cikgu bagi satu objek. Okay, ini cikgu bagi satu objek. Kalau you ambil keseluruhan. Keseluruhan adalah volume of object. Volume of object, keseluruhan. Yang cikgu minta dekat sini,
sesarkan. Yang sesarkan bawah ini sahaja. So you kena ambil kawasan ini sahaja untuk volume of water displaced. Tetapi kalau objek sudah masuk ke dalam sepenuhnya, kalau objek sudah masuk ke dalam air sepenuhnya, semua sudah masuk. Kalau macam itu, automatically volume of object sama dengan volume of water displaced. Okay, isi padu objek dan isi padu yang disesatkan oleh air dah jadi sama. Sebab 100% di dalam air. So are you clear with this? Clear? Clear? So once you dah masuk dalam air, cikgu sambung Once you dah sambung dalam air, nah ada beberapa kemungkinan. Okay, kemungkinan pertama, kalau dia masuk air, okay, I just put it here. Okay, katakan berat objek, weight of the object, dia ke arah bawah. Buoyant force ke arah atas. Kalau dua-dua nilai ni sama. So nak tarik ke bawah, nak push up, dua-dua nilai yang sama. So automatically the object tak akan pergi atas, tak akan pergi ke bawah. Because it's equal. So dia akan stabil. Now, kalau berat objek lebih, buoyant force kecil. So berat objek lebih besar daripada buoyant force. So automatically what will happen? Objek akan tenggelam. So pelajar akan tanya, cikgu, ini objek tiba-tiba macam mana jadi gemuk? Kenapa dia sudah makan ikan dalam laut ke? Tara makan ikan. Dia minum air. Pelajar blur pula. Objek minum air? Mana ada objek minum air? Ada. Kapal selam. Kapal selam, you use something called ballast tank. Am I right? Kalau ballast tank, dalam tu you ada satu tangki yang besar. Asal dia dalam tangki ni tak ada apa-apa tau. Tangki tu kosong. Untuk menambahkan berat, to increase the weight, dia akan absorb the water. Ataupun they will channel the water into the ballast tank. Apabila dah penuh, automatically sekarang berat kapal tambah berat air. Automatically berat dia sudah bertambah. Sebab tu kapal tenggelam, kalau nak selang ke dalam, kapal selam lah. Okay, nak tenggelam ke dalam, they will take in the water, dah jadi lebih berat. So dia akan turun bawah. Sampai bila dia akan turun? Sampai bila-bila dia kena turun. Dia tak akan stop pelajar, memang dia tak akan stop. Kalau dia nak stop, apa dia kena buat tahu? Dia must start to discharge the water. They have to bring balance. They have to balance it. Kalau dua-dua sama, baru dia stop. Kalau tak, dia akan terus pergi ke bawah, due to the extreme high pressure from the sea. Semua orang dalam kapal tu akan bye-bye. You have watched a lot of English movies, right? Kapal selam, after one point it bursts because of the excessive pressure. So they must control. Nah, kalau dia further nak naik atas, 100% air semua dia akan buang. Kalau 100% air semua dia buang, what will happen? Your weight dah jadi kecil, your buoyant force jadi besar. So basically, yang berubah dekat sini bukan buoyant force. Buoyant force di tiga-tiga diagram adalah sama. Sebab buoyant force bergantung kepada isi padu. Semua dalam air kan? So, buoyant force tetap sama. Yang berubah dekat sini siapa? Hanyalah berat. So, the same concept you can apply to your hot air balloon. So, alamak. Okay. Bulat. So, you panaskan. Apabila you panaskan di dalam balon ni you jadi panas kan? Hot. Kalau ini jadi panas, ketumpatan di dalam tu dah jadi rendah. Because hot air has a lower density. Okay? Hot air has a lower density. Berbanding dengan udara di luar mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi sekarang. So, apa yang kita buat? Kita tak meningkatkan ketumpatan udara di luar. Kita mengurangkan ketumpatan di dalam balon. So, when that thing happen, by comparison, buoyant force, V, rho, G. By comparison, it has a greater density. By comparison. And another one more. Balon ni memang kecil-kecil. You panas, jadi besar. Correct? Memanglah, biasalah kita pernah tengok kan. Kalau benda tu jadi panas, dia akan jadi besar. Physics. Okay. So, kalau dia jadi besar, apa berlaku? V pun jadi besar. So, automatically, buoyant force is much more bigger than the weight of the object. Clear? Next. Okay, logam maya. Next, logam maya.
Okay, pelajar, topik tingkatan 4, topik tingkatan 5, ada banyak benda yang kamu kena tahu. So, cikgu hanya fokus pada topik-topik penting berasaskan analisis sahaja. Now, hot pula. Logam maya, in English we call miraj. Miraj ni berlaku, ada pelajar tak tahu pula apa tu miraj. Miraj maksudnya, pada hari yang panas, when you're driving the car, depan jalan, jauh-jauh depan jalan tu, you akan nampak bagaikan ada air. You akan nampak bagaikan ada air dekat jalan raya ataupun atas jalan raya. Panas. Memang betul-betul panas. Tapi you akan nampak macam ada air. So yang you nampak tu apa? You actually seeing what is on the top. Atas tu ada apa? Jangan kata atas tu ada Tuhan lah. Atas tu you ada langit, awan tu kan. You can see that on the road. So your brain is going to tell you it's water. Because generally memang kita akan nampak air dekat jalan. Bukan langit ke awan. Correct or not? So the brain is telling you it's water. But actually you are not seeing water. You are seeing the cloud and the sky. Why? Kenapa ini berlaku? Penting. So, I dah kata hari yang panas. Correct or not? Hari yang panas. Ini jalan raya. Ini jalan raya. Ini you dengan you punya keluarga pergi rounding-rounding. Okay? So, jalan raya secara logik. Hari panas. Jalan raya. Tar road. Your tar road is going to get hotter or cooler. Definitely tar road is going to become hotter. Am I right? So, kalau you nak bandingkan. Sekejap Okay, kalau you nak bandingkan, I just put a dotted line here. Ini sini you ada udara, sini pun you ada udara. Okay, udara di bawah lebih panas. Udara di bawah lebih panas. Kenapa udara di bawah lebih panas? Disebabkan oleh jalan raya. Sebab tar road, hot day, dia cepat panas. Kalau dia cepat panas, over here, the density is lower. Kecepatan udara panas lebih rendah. Berbanding dengan atas, dia lebih rendah. So atas ni, ketumpatan dia lebih tinggi. Inilah konsep pertama untuk logam maya. So logam maya hanya akan berlaku pada waktu siang kalau dia terlalu panas. So normally when you go to kawasan-kawasan yang ada pasir semua kan, this thing you boleh nampak. So point pertama, high density to low density. So apabila cahaya, okay from here lah, jauh sikit. Tak cukup tempat pula. Okay, apabila cahaya dia turun. Okay? Oh, I put it cloud here lah. Better for you to understand. I put a cloud here. Kalau dia turun, cahaya daripada cloud dia turun. So what will happen is at this point, total internal reflection akan berlaku. Pantulan dalaman penuh akan berlaku. So kalau dia pantul, dia akan naik ke atas, right? But dia takkan terus naik atas ini. It won't happen like that. So what will happen is, it will make a curve shape. Okay? It will make a curve shape. So when it make a curve shape, yang you nampak dekat sini adalah image awan. So, kondisi pertama, high density to low density. Kondisi kedua, over here, sudut yang you nak masuk ni, sudut dia mestilah lebih tinggi daripada sudut genting. The critical angle. So, every object has its own critical angle. So, when it exceed the critical angle, nilai C. So, dalam soalan nanti, kamu kena tulis dua-dua syarat ni. Okay? Cahaya bergerak daripada kawasan udara yang kurang panas, iaitu ketumpatan tinggi ke kawasan ketumpatan yang lebih rendah dan mempunyai sudut yang lebih besar berbanding dengan sudut genting. So when you write these 2 points, then only you'll get marks for your logam maya. Next, on the slide. Okay, next. Next. Okay, stop there. All right. Okay, now, sorry, go back to the thing. Okay, pelajar, sekarang kamu akan nampak dekat sini cikgu dah bagi 4 poin penting. Pembelauan air, pembelauan bunyi, ciri-ciri membina jeti, pembiasan air, pantai dan tanjung. So, empat-empat ni lebih kurang interrelated. So, you can see this not only for 4-mark question, possibility is high for your 10 marks question as well. So I am going to combine all these 4 points together now. Now, let's go through that. Pembelauan. Apa itu pembelauan? In English, we call that as a diffraction. Not you die, I die. No, diffraction. So diffraction bila berlaku? Diffraction bila berlaku? Ini you ada satu lubang. You masuk lubang. You kalau masuk lubang, apa akan berlaku? Bunyi akan kuat. So kalau bunyi kuat, maksud dia spread. Spreading of wave akan berlaku. Simple example dekat hall. Jangan fikir benda lain.
Okay, saya tahu tentang korang. Saya dah beritahu kamu dengan awal-awal, cikgu merupakan cikgu yang paling suci kan. So focus on your subject matter. Okay, now pelajar kamu tengok dekat hall. Okay, for example, I take a piece of paper. Okay, for example, I take a piece of paper. Kalau saya nak jerit, saya nak semua orang dengar, I won't roll my paper like this. Cikgu takkan buat silinder, cikgu takkan jerit. Normally what we will do like a cone shape, am I right? Alamak, mana cone ni? Something like that. Normally we use a cone shape, baru kita akan jerit. Kenapa? The same concept. Melalui lubang yang kecil. Kalau masuk lubang kecil, bunyi dia kuat. Not to say bunyi kuat, it can spread. When it spread, it can cover bigger area. So kalau depan kamu ada ramai orang yang duduk kan, takkanlah you nak cakap, hello. Tak boleh kan? So you need a system to spread your voice. Correct or not? That is the concept of diffraction. Lubang kecil. Bunyi dia boleh spread. Dia cover a bigger area. Point number 1. So, size mesti kecil. Point number 2. Ni. Ini puncak gelombang. Ini pun puncak. Jarak di antara dua puncak dikenali sebagai panjang gelombang. Lambda. So, benda yang masuk dalam lubang ni, panjang gelombang ataupun in English we call wavelength, must be short or long. To be very honest, yang nak masuk tu mestilah lebih panjang. Now, based on that concept, your physics concept, kalau lambda dia besar, kalau dia lebih panjang, size dia kecil. Automatically effect dia, okay, dia punya effect dia memang betul-betul tinggi. Kalau dia masuk saiz yang besar, efek dia lebih rendah. Ini bukan Cikgu Kanis cakap, buku teks kamu, buku rujukan kamu yang cakap. Okay? Now, wait. Kebanyakan buku rujukan, dia dah explain benda ni. Am I right? Something extra that I want to combine. V equal to F lambda. Kamu pernah belajar kan? Now, what I'm going to do is, saya nak bandingkan F dengan lambda. So, I bring it down. V over F sama dengan lambda. So, if you check over here, right? You punya F, you punya lambda berkadar songsang. They are not directly proportional. They are considered like inversely proportional. Jadi, kalau F kecil, lambda dia lebih besar. So, you have to combine the concept over here. So, I can add another one more point. Kalau F kecil, lower frequency will produce a longer wavelength. When combined with the smaller size, the effect will be much more greater. Please take note on this particular point. Now, another one more thing will happen here is, you punya amplitude akan berkurang. Amplitude maksud dia, you punya ketinggian gelombang. Okay, the height of the wave will get smaller. Sebab tu kalau selalunya, kalau you nak letak you punya boat, kapal-kapal kan, dia akan ambil kawasan teluk macam ni. Okay, dia akan ambil kawasan teluk and then dia akan bina retaining wall. Okay, dia put a wall like that. Correct? So, kapal akan masuk melalui lubang ni and then dia akan park kapal-kapal semua dekat sini. Kenapa? Kalau masuk lubang yang kecil, efek dia tinggi. Efek apa? Spreading of wave. Jadi, tenaga akan disebarkan. Apabila tenaga disebarkan, ketinggian gelombang jadi rendah. Jadi kapal yang korang park tu lebih tenang. Clear? Moving on. Oh yeah, another one more thing. Please study about this for your section B, section C untuk soalan kedua. Soalan pertama, soalan kedua. Oh, for 10 marks question. Yes, for the 10 mark question, how to design jetty, point number 1, and also how to design the retaining wall dekat sini. Ini dua memang penting untuk tahun ni. Next. Prinsip kerja transformer. Banyak pelajar ada problem dengan how to explain bagaimana transformer berfungsi. Sebab banyak pelajar, dia selalu hafal formula untuk transformer. They always can calculate the V value, I value, semua dia boleh calculate. N value, semua dia boleh calculate. Tapi tanya macam mana transformer berfungsi, they always have some difficulties over there. So we have to go through the concept first. Refer to the whiteboard. Okay. So, transformer. Before we go for transformer, we go recap on the chapter first. MFC. Okay, what mean by MFC? Apa maksud MFC? Ini adalah 3 subtopik pertama dalam tingkatan 5 bab 3. The first 3 subtopik pelajar, subtopik 3.1, 3.2, 3.3. 3.1,
M, kamu akan menghasilkan elektromagnet, betul? Bagaimana kamu nak menghasilkan elektromagnet? Kamu boleh menghasilkan elektromagnet menggunakan arus elektrik. Okay, I put a I here. So you masukkan I, you akan dapat M. You masukkan current on your teras besi lembut, soft iron core, you'll be producing what? Magnet. This is your first subtopic, am I right? Guna tangan apa belajar? Tangan apa? Kanan ke kiri? Saya tahu korang expert main dua-dua tangan. Tapi untuk bahagian ni, kenapa cikgu kata dua tangan? Ada tempat kena guna kanan, ada tempat kena guna kiri. Am I right? In the same topic. So untuk ni guna apa? Kanan ke kiri? Correct. Kanan. Right. Now, next subtopic. Untuk next subtopic, kamu akan menghasilkan daya, force. Daya. Example, dekat rumah you ada fan kan? Fan tu berputar kan? Kenapa dia berputar? Sebab kamu menghasilkan, bukan kamulah. Motor tu menghasilkan daya. Bagaimana dia menghasilkan daya? Ambil depan dua, cantum. Ambil current, cantum dengan magnet. Current plus magnet. Kalau current dengan magnet, depan dua tu you cantum, you dapat daya. End of the story. So, dalam rumah tu, fan, apa kamu buat? Kamu pasang 3-point plug. Once you plug your 3-point, current masuk. Dalam motor tu, you sudah ada magnet. I just give you a simple idea. Dalam tu sudah ada magnet. So, current magnet, what will happen? Dia akan automatically menghasilkan daya. I give you a very simple working principle. Now, sini you akan guna apa? Right. I say left. Now, moving on. C. C ni lagi sekali pelajar akan confuse. Apa maksud C? C itu current. Now, normally we use the word induced current. Arus arohan. But then, before you go for your induced current, you have to have induced EMF first. DGE arohan. Dapat DGE arohan, baru you akan dapat arus arohan. But normally we just explain by telling arus arohan. But you remember, yang first kena dah tulis apa? DGE arohan. Once you have DGE arohan, baru you akan dapat arus arohan. So for now, I just going to write C first as a current. Nah, untuk dapatkan benda tu, apa you perlu? Ambil dua depan lah. Ambil dua depan. You jangan letak I. Sebab kamu nak menghasilkan I. Am I right? Bagaimana kita nak menghasilkan I? Ambil lagi depan dua tu. So, M plus F. Magnet, kena ada magnet. Kena ada force, kena ada daya. So, you kena apply daya. Example, dynamo. Dekat bicycle ada dynamo kan? So, dalam dynamo tu dia ada apa? Dia letak magnet. Dynamo tu sekarang kena pada you punya tayar. You mengayuh. So you are using your energy to rotate the tayar. So that energy is also used to rotate the turbine. Jadi dalam magnet, atas turbine rotate, so automatically kamu menghasilkan current. Dah ada cahaya. Same concept dekat hydro dam. Dekat hydro dam, kamu janganlah bawa bicycle kamu nak mengayuh dekat sana. Mana boleh? Tak boleh kan? So apa dia orang buat? They build a dam like that. Okay, they build a dam, dekat sini ada air. So once dia dah fill dengan air, there is a like a pipe system dekat sini. Dekat pipe system, there is a turbine. Macam dynamo lah, just imagine like a dynamo, okay? So apabila dah penuh, they'll open. Once they open, air ni akan keluar daripada pipe. Correct or not? Apabila air keluar, dekat sini ada dynamo, apa akan berlaku? Dynamo akan rotate. Kalau dia rotate, dia dapat menghasilkan current. Current itulah yang sampai ke rumah. So far clear, right? So, guna tangan apa? Kanan. So, put it this way. McDonald fried chicken. Kita kena goreng. McDonald fried chicken. Right, left, right. Kau goreng right, left, right. Goreng macam mana? Right, left, right. So, you already cover the 3 subtopic. Once you dah cover 3 subtopic, baru you akan masuk topik transformer. Dalam buku teks kamu, baru you akan masuk topik of transformer. Dia masuk, putar-putar-putar, keluar. Dia masuk, putar-putar-putar, keluar. Correct or not? Correct, right? This is the concept, right? Now, syarat pertama. Syarat apa? Syarat pertama, kamu kena guna arus apa? You must use direct current or alternating current. Penting tu. Transformer hanya berfungsi kalau you guna arus ulang alik. Alternating current. Take note on that. Kalau you guna arus terus, direct current, transformer does not work. First point. So pelajar tanya, kenapa cikgu? Kenapa transformer Sakai ni terlalu pilih kasih? Kenapa dia nak juga yang ulang alik? Kenapa dia tak nak one? Sebab dia suka yang masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Dia tak nak one direction saja, dia nak both direction. Tak faham apa cikgu cakap? Mari cikgu cakap. Okay, kenapa kita belajar MFC baru transformer? The idea here is, yang masuk apa? Masuk current. Correct or not? Apabila you supply current,
apabila you supply current, you menghasilkan apa? You menghasilkan magnet. So, bahagian ni akan jadi magnet. First point. Second point, cikgu kata apa? Arus ulang alik. So, current yang masuk, first one cycle, second cycle. First cycle, second cycle. Dia both direction. Jadi, sekali atas north, bawah south. And then, apabila dia berubah, on top akan jadi south, bawah akan jadi north. So, medan magnet yang dihasilkan akan berubah-ubah. So, current in, out, in, out, in, out, in, out. Atas north, south pun, up, down, up, down, up, down. Dia akan berubah-ubah. So, medan magnet ini akan dipindah ke sini. So, when the magnet is transferred to the other side, what's happening over here? The magnet, dia berubah-ubah. Am I right? So, magnet dekat sini, apabila dia berputar, dia memotong flux. Okay, kena potong dengan flux. Apabila you potong dengan flux, you dah menghasilkan F. So, kamu menghasilkan M disebabkan oleh arus ulang alik, potong-potong sudah ada daya, kamu dah menghasilkan current. So, dekat sini, DGE teraru. Ataupun, your EMF is induced. This is the concept. Jadi kalau kita guna direct current, transformer, current masuk one direction saja, tiada in out, tiada up down, tiada up down, they are very upset. So here you must play in out, and you only will get that with the alternating current. So far clear? So the working principle of transformer, cikgu dah explain. Next slide. Oh, litar elektrik rintangan. Okay, ini lagi satu penting. Masa ada berapa lama lagi? Aduh, less than 15 minutes. Okay, come on, I have to rush. Okay, pelajar, I'm going to go through a bit of calculation before I can explain to you guys about the brightness of the bulb. Sebab banyak tempat cikgu pergi. Okay, banyak tempat cikgu pergi. Saya dengan Dato' Eswaran, dengan team ES Venture, when Masa also sponsors to most of the places when we cover physics topic, cikgu tanya, brightness of the bulb bergantung kepada apa? Kecerahan lampu tu bergantung kepada apa? Ada yang cakap, cikgu, V cikgu. Ada yang cakap, I cikgu. So, both are actually wrong. The brightness of the bulb is depending on the power. So, pelajar always confused. Kenapa parallel series? Kenapa parallel lampu tu tak bright sangat? In series tak bright, tapi in parallel dia lebih cerah. Kenapa? How to do the calculation? So, I'm going to cover the calculation, arrangement and the brightness all in one go with two diagrams. So stay focused, pelajar. First, I'm going to give you a series circuit. Okay, cikgu bagi dua perintah. Okay, tak nak lah. Cikgu bagi kamu dua bulb. Senang. Okay, I just put X first. Easy. Okay, ini bulb dekat sini. Battery. And then over here, I give you parallel. 1, 2. Okay, I give you a simple one. Okay lah. Nanti dia orang marah pula. Kenapa tak ada switch? Okay. Cikgu letak switch. Janganlah tanya kenapa tak ada ammeter semua. Cukuplah, simple one, okay. Now, you see over here, cikgu bagi dekat sini 12V. Battery, cikgu letak 12V. Sini pun cikgu letak 12V. Bulb dekat sini, contoh, cikgu letak dekat sini 1 ohm. 1 ohm. Okay, nama lah. I give you 2 lah. Nanti 1 nanti terlalu simple sangat number dia. I put here 2. And then over here pun cikgu letak 2 ohm. Sini pun cikgu letak 2 ohm. Now, dekat mana lebih cerah? Let's do a precise calculation. So pelajar, kita terus letak V, I, R. Please always write that. V, I, R. Sebab selalunya saya pernah tengok banyak cikgu, dia ajak calculation. Bagaimana cari V, I, R. Student always get confused. I'm gonna give you one method di mana kamu akan dapat jawapan bukan untuk satu soalan. Semua you akan dapat one shot in one table. And it's going to be a simple calculation. Satu benda saja kamu kena tahu. V sama dengan IR. Ini memang ada dalam buku teks kamu kan? You see ya? Langkah pertama, cikgu letak T. Cikgu letak 1. Cikgu letak dekat sini 2. Apa tu T? Okay, cikgu tulis besar sikit. Apa maksud T? T maksud dia total. T maksud dia apa? Total, jumlah. Apakah nilai jumlah V? Jumlah V dekat sini berapa? Jumlah cikgu dah bagi 12. Correct or not? Memang ada dalam soalan. Rintangan. Jumlah rintangan berapa? Jumlah T. Total jumlah. 2 tambah 2 berapa? 4. So kita letak 4 dekat sini. Tak apa letak unit. Ini bukan kamu tulis untuk kertas juga. This is for yourself only. Now how to find I? V equal to IR. Ada pelajar yang akan letak dalam triangle ataupun pyramid system.
Letaklah macam mana korang suka. Ini tak penting sangat. Nak cari I macam mana? V bahagi dengan R. 12 bahagi 4 berapa? 12 bahagi 4, sini 3. Correct or not? Now, dalam series, yang mana sama? V sama ke I sama? Pelajar selalu lupa. Very simple pelajar. Ini berapa wire? Satu wire. Satu wire masuk keluar. Am I right? Hanya ada satu wire saja. Am I right? Kalau satu wire saja, ini nampak huruf apa? Ini apa? Satu apa? I. In series, your I must be the same. I repeat. In series, I must be the same. So in that case, nilai I kita maintain. 3, habis cerita. Now, rintangan berapa? Ini komponen pertama, ini komponen kedua. Komponen pertama letak 2. Sini letak 2. Sebab 2. Am I right? Sekarang you pergi cari V. Nak cari V, IR darab. Darab 6. Darab 6. Tambah 12. Memang perfect. Nampak tak? Semua dah dapat dalam satu jadual. Soalan takkan tanya semua. Dia minta apakah nilai V dekat sini. Ataupun apakah nilai I dekat sana. You buat satu jadual, semua you akan dapat. No problem. Am I right? Now next. Over here. Kita buat jadual yang sama. Okay, kita buat jadual yang sama. V, I, R. Letak total. Komponen pertama, komponen kedua. So katakan ini komponen pertama cikgu, ini komponen kedua cikgu. Okay? Pertama dengan kedua. So let's do total first. Always do your total first. Total voltage, 12. Correct or not? Now, how to find your total resistance? Jumlah rintangan dia berapa? Pelajar, jumlah rintangan tadi dekat sini, 2 tambah 2, 4 kan? Jangan buat dekat sini. Saya sumpah sama you nanti. Main-main je lah ni lah. So, 2, sini 2. Apa kamu kena buat? 1 over R sama dengan 1/2 tambah 1/2. So 1 over R sama dengan, tekan kalkulator. 1/2 tambah 1/2, 1. Correct or not? So sini flip. Dia akan jadi R over 1. Sini flip. Satu flip dengan, satu you just flip. Masih lagi satu juga kan? Jangan buat kesilapan dalam exam. 1/R, katakan 5. Katakan sini 5. Kalau you flip, dia akan jadi 1/5 tau. 5 you flip jadi 1/5. 1 you flip sepatutnya 1/1. 1/1 masih lagi 1 lah. Faham ha? So, R sama dengan 1. So, total dekat sini 1. Clear or not? Nah, kita cari I. Bagaimana cari I? Nak cari I, V bahagi dengan R. So, V bahagi dengan R. 12 bahagi dengan 1. 12. Total dah settle. Now, over here. Satu wire juga, sampai sini satu wire, and then what will happen? Dia split. Satu wire, dia split kepada 2. Satu wire, dia split kepada 2. Nampak huruf apa? V kan? V sama, habis cerita. So kalau sini 12. Senang. Nah, nilai R berapa? Komponen pertama, sini 2. Komponen kedua, sini 2. Bagaimana cari I? V over R. Bahagi 6. Bahagi 6. Tambah dapat 12. 6. Jadual dah lengkap. But wait. Penting. Yang mana lebih cerah? You jangan tengok mana V besar, I besar. Tak perlu. Kalau nak cari kecerahan, dia bergantung kepada power. Kalau bergantung kepada power, apa formula untuk power? Tak tahu kan? Selalu lupa kan? Tunjuk 3. Tunjuklah. Saya tengok korang from the satellite. I already told you just now. I got 2, 3, now how many people already? 2.3 thousand. Semua 3,000 saya nampak. Okay, so pelajar, power, tunjuk 3 sini. Tunjuk sini, 3. 3 ni W. Kenapa saya kata W? Sebab unit untuk power adalah W. So formula dia, tengok W, ni W. Kau, you fold one finger. W, fold one finger nampak apa? V kan? Okay, V, darab. Now tengok, W, fold one finger, V. Correct or not? Now fold another one finger. Lagi satu finger, jangan lipat lagi satu. Sini. Nampak huruf apa? I. Very good. Itulah formula dia. Kalau nak cari power, watts, V over I. So, V over I plus V darab I. So, let's calculate here. Sini dapat berapa? You dapat 36. Sini? Sorry. Minta maaf. Tersilap. Lampu pertama, sini lampu kedua kan? So, lampu pertama, you darab. Kuasa dia dekat sini adalah 18 watt. Dekat sini dapat berapa? 18 watt. Over here, you darab. You beritahu saya, you darab. 12 darab 6 berapa? You akan dapat 72. Sini darab dapat berapa? 72 watts. So, mana lebih besar?
sini lagi besar. Maka di sini lampu lebih cerah. Kecerahan bergantung kepada power. Nak dapatkan power, W sama dengan V darab I. Next. Tinggal 10 minit. Okay, next. Okay, yang ni cikgu tak nak fokus sangat. No. Just leave it there. Leave it here. Okay, cikgu tak nak fokus sangat sebab apa? Banyak pelajar dia memang tak suka bab ni. Dia berkaitan dengan radiation. Am I right? So, yang suka bab radiation, please go and prepare. Total kamu ada 3 komponen iaitu alpha, beta, gamma. So, soalan dia kali ni saya nampak banyak berkaitan dengan alpha. Alpha. Dia tanya apa ciri-ciri alpha. So, you can talk about the energy, the ionization, dia punya positivity, negativity, dia positif ke negatif, apa kesan-kesan dia, berapa tebal boleh block dia, and then apa kesan negatif dalam bidang perubatan. Okay, kesan negatif dalam bidang perubatan. So please focus on this. Siapa kata ini penting? Bukan saya. Ia berdasarkan analisis kertas-kertas percubaan yang disediakan oleh Kementerian Malaysia. Bukan saya. So 99.99% cikgu kata mungkin akan keluar. Cikgu apa? Cikgu Ganesh. Next. Sekarang kita akan masuk dengan kertas 2. Kertas 2, 10 marks. Tada! As I told you guys just now. Soalan B, section B, section C. Right? Form 4, Form 5, pilih 1. Form 4, Form 5 pun pilih 1 juga. So based on that, I already highlight benda-benda yang repeat banyak kali untuk tahun ini. So next slide. Next. Not enough time. Next. Okay, stop there. Alright, pelajar, please take note on this. Bahagian ni. Okay, cikgu bagi bukan 5 saat. Okay, use your snipping tool. Tahu kan cara nak guna snipping tool tu? You jangan ingat live ni will be there on internet forever ever. Most probably either tonight ataupun latest by tomorrow they will remove. Alright, so kalau boleh, masa cikgu kata ambil guna snipping tool screenshot, terus screenshot. Nanti tiba-tiba minggu depan baru nak buka, video dah tak ada dah. Okay. Ini adalah topik-topik yang penting untuk tahun ini berdasarkan again and again I'm telling you analisis kertas-kertas percubaan. So if you can see over there guys, point number 1, membina perahu layar. Membina perahu layar, kapal-kapal barang, garis plimsoll. Plimsoll ni dah berkaitan dengan you punya buoyant force. So please focus on the buoyant force part, especially when it comes to the ship. Tadi cikgu dah bagi explanation how to calculate for your buoyant force, right? So kalau buoyant force nak besar, V mesti lebih besar. Bagaimana V boleh jadi lebih besar? Kamu tengok, semua kapal-kapal kargo, kontainer-kontainer yang dia bawa tu, kapal tu kecil ke besar? Kapal dia besar kan? You ambil batu kecil, masuk air, dia tenggelam. Kapal besar macam tu tak tenggelam. Kenapa? V besar. Alright, use all the concept and focus on the plimsoll line. Plimsoll line adalah garis yang menentukan level air di keadaan air yang berbeza. Sebab dekat laut, ketumpatan dia berbeza. Laut tropika different, winter time dekat other places are different. Kalau dia masuk fresh water is different. So, garisan tu penting untuk kapten menentukan berapa banyak barang yang dia boleh naik. Sebab yang akan berubah dekat sini adalah bukan V, ketumpatan air. Okay, ketumpatan. Sebab ada tempat laut tu ada banyak garam. So, density is very high. Ada tempat like fresh water, the salt content is extremely low ataupun tak ada. So the density is also very low. So buoyant force is very weak. Kalau very weak, kapal akan tenggelam lebih banyak. Faktor-faktor tu tolong ambil tahu. Next, belon kaji cuaca ataupun belon udara panas, which I already explained to you guys just now. Next, telescope, chapter 5. No, next for you. This is for students. Next, important question is telescope astronomy. Daripada tingkatan 4, bab 5, banyak pelajar mungkin, I can say tak akan buat benda ni lah. So, I don't want to kacau on that. Next, pistol. Pistol ni, saya dah nampak diagram pistol ni di 2 set yang berbeza. So, please focus on that. That's why I put a different color there. Please focus on that. Dia berkaitan dengan spring. Soalan kalau you ambil buku pasir, cari soalan yang ada spring, especially in paper 2, you boleh nampak ada satu bola mempatkan spring. Konsep tu tolong ambil tahu. Ciri-ciri spring tu tolong ambil tahu. Bola tu jenis apa, ambil tahu. This is for your 10 marks question. Next, sistem pengesahan ketebalan kepingan logam dan kertas. Untuk pelajar yang nak pilih bab radiation tu, yang berkaitan dengan nuklear tu, kalau you dah ready untuk alpha particle, beta particle dengan gamma ray,
You please take note on this. So ada dua set, saya dah nampak soalan yang sama. Mesin yang digunakan untuk mengawal, untuk cek ketebalan kertas dengan logam. See, remember, kertas guna partikel lain, logam guna partikel lain. GM tube. So all this benda-benda ni tolong ambil tahu. Next, satellite communication, sistem radar, spring parabola. Tiga-tiga ni actually soalan yang berbeza, saya nampak. Okay, 3 different paper menggunakan nama-nama yang berbeza. Satellite communication, radar, parabola spring. Parabola spring ni dekat rumah kamu ada Astro kan. Astro tu macam ada plate kan. Itulah plate tu. So plate tu, sistem radar. Radar tu untuk communicate dengan apa? Communicate dengan kapal terbang. And then satellite communication. These 3 actually can fall under one category, iaitu menggunakan microwave. And then calculate how to find the distance. Kalau sistem radar tu, distance tu nak cari macam mana. So formula untuk distance, speed is equivalent to 2D over T. Sebab normally kalau nak cari kelajuan, jarak bahagi masa kan. I repeat, kelajuan, jarak bahagi masa kan. Tapi untuk yang ni, kamu letak 2 kali jarak bahagi masa. Sebab signal akan pergi ke kapal and then patah balik. Ataupun pergi ke tower ataupun receiver, dia akan pantul balik. Correct or not? So there is a reflection, pantulan. So it's a two-way. So 2 kali jarak bahagi dengan masa. Sistem ni juga boleh digunakan untuk menentukan kedalaman lautan. Ataupun di mana ikan berada. Ataupun jauh daripada jeti semua. So all these are under one concept. Please take note. And then finally membina pelabuhan, lokasi untuk pelabuhan, bot-bot, ciri-ciri reka bentuk benteng. I already explained to you just now. Please take note on that as well. Ini semua penting untuk you punya paper 2, section BC, 10 marks question. Okay, next. Okay, now before I end, I only have 3 minutes. So now, kalau tempat lain, kalau center, alright, ataupun physical seminar, memang kita boleh drag sikit. But hari ni memang cikgu tak boleh drag. Sebab lagi ada beberapa subjek. Program hari ni akan habis pukul 10 saja. ES Venture dengan masa dah buat compact schedule until 11 o'clock for you guys. So, suka tak suka, I have to end it on time. So, I'm just going to add one more thing for you. Now, formula untuk calculation. Ini untuk paper 1. Selalu saya nampak pelajar buat mistake. Tingkatan 4, bab 2. F equal to MA. Formula ni tolong pelajar, tolong ambil nota. Ini bukan F. Hah? Apa bukan F? Yes, bukan F. Ini adalah FR. Kalau you tengok mana-mana buku rujukan, memang dia tulis F equal to MA. Tapi kalau you baca dia punya definisi, the F here is actually referring to the resultant force. Bagaimana nak tahu resultant force? Apa itu resultant force? Ambil nota. Hasil tambah semua daya. Hasil tambah semua daya. Contoh, kalau cikgu bagi macam ni. Sini F sama dengan 10 Newton. Sini pula F sama dengan 3 Newton. Jadi kita tambah. Bagaimana kita nak tambah? Tengok pelajar. Positif 10 Newton. Sebab dia ke kanan, positif. Tambah. Ini pula 3 kan? Kau jangan letak 3. Dia pergi ke sebelah kiri. Letak negatif 3 Newton. Nampak tak? Sekarang you tambah dapat berapa? 7 Newton. Ambil 7 ni letak sini. You understand or not? This is what we call resultant force. Ini senang. Selalunya pelajar confused bukan untuk diagram ni. Tapi untuk diagram objek yang ada daya satu ke sini, lagi satu ke sini, katakan ini 10 Newton, ini pula 3 Newton, sini dia bagi 40 darjah. Dapat soalan ni dia hancur. Sebab ada sudut mah. Kadang-kadang, what you do is guys, make it very simple. Nanti cikgu akan tunjuk kamu teknik ADMATS. Dalam ADMATS ada satu formula. Bab 10 tingkatan 4. Cosinus. Apa tu cosinus? You see over here. Tak apalah. Cikgu guna tangan lah. No problem. Okay. The first force is over here. 10 Newton. Am I right? This is a starting point. Betul? Titik permulaan. Tarik sampai sini. Correct? Nah, dah tarik sampai sini. Daya kedua. Daya kedua kau tarik. Letak dekat sini. 3 Newton. Over here. 3 Newton. So dot. Angle. Sini 40 degree. Correct or not? So kalau di sini 40, di dalam berapa? Di dalam akan jadi 140 Newton. Correct? Once dalam 140 Newton, starting point, inilah end point kita. Starting point, end point, lurus satu garis. Lurus, lukis satu garis. Apabila lukis satu garis, inilah kamu punya resultant force. So now, to find resultant force, kita tak perlu guna drawing method. We can use
AdMaths method. Kita boleh menggunakan teknik AdMaths di dalam fizik. Bagaimana? In another 1 or 2 hours time, I will see you guys for the AdMaths slot. So for now, physics, apa yang penting untuk tahun ni, cikgu dah bagi. I will see you guys later. Thank you. Love you. Bye-bye.